Lambat pula dia nak record ni. Kenapa internet saya ni macam sorry saya punya internet connection LAN tu dia tak connect, so dia pakai Wi-Fi, and Wi-Fi saya apparently tak berapa elok, so dia macam anyway, okay, kita start ya. So saya share screen saya. Ke better saya pakai iPad punya screen. Apalah, kita pause sini lah. Okay, so ni screen saya ni. So kalau kat sini pun ada whiteboard juga. Cuma isunya dia saya kena lukis semua, tulis semua pakai pakai mouse. So kalau pakai pensel pun tulisan saya buruk. You can imagine lah saya punya tulisan pakai mouse ni macam mana. Okay, test dulu. Okay. Right, so kita ni masalah Google Meet ni dia saya tak boleh nak auto accept login, so saya kena every time nak kena tap admit. Okay, back to notes ni, transformers ni, dia ada, kalau korang perasan saya just last week yang kelas A saya dah cerita dah apa yang tak lengkap dalam notes ni. So kali ni saya waktu diorang punya kelas tutorial saya dah explain dah apa yang tak lengkap, and then memang sengaja saya tak lengkapkan sebab nak korang nampak tu dia punya dia punya flow dia tu dulu, lepas tu baru saya lengkapkan apa yang patut kita tengok lah. So tapi untuk kelas B korang tak ada kelas tutorial hari tu sebab cuti, so ni saya just brief lah. But don't worry, untuk test 1 yang bahagian ni semua tak masuk. Yang masuk hanyalah awal-awal ni je. Yang equivalent circuit. Yang equivalent circuit ni maksudnya dia just nak tengok daripada secondary bawa primary macam mana, which is ni lah, kali A kuasa 2 bagi A kuasa 2, ataupun primary pergi ke secondary. And then most probably kena lukis lah circuit-circuit macam ni, and then apa benda yang basic-basic macam ni lah. So kena baca and then kena tengok lah apa yang theoretical as well as theoretical as well as circuit-circuit, macam mana nak pindahkan secondary ke primary. So senang je. Cuma untuk syllabus saya kena habiskan yang ni sebab after test 1 ni most probably korang kena laju pecut sikit sebab transformer, motor dan juga transformer dan motor ni lebih kurang sama je. So boleh cepat lah. So kalau boleh kita cepatkan sebab kita nak handle. I'm not sure yet boleh ke tak korang buat lab ni, considering case semua dah 2007 ni. Saya tak sure TR Bukit Besi dengan TR Dungun ni kasih ke tak korang datang sini, datang Dungun untuk buat lab. So saya tak boleh nak cakap lagi, tapi yang pastinya kita prepare je lah untuk lab tu. In case kalau tak boleh buat datang pun, korang most probably kena buat simulation lah. Okay, but itu saja untuk yang test 1. Tapi untuk yang kita nak proceed forward, saya just nak awak tahu there is extra steps untuk kita calculate sebenarnya. That is, okay, first and foremost, every time kita buat open circuit ataupun short circuit,
is basically kita nak find out ni. Kalau open circuit, kita nak find out berapa value RC dengan XM. Kalau short circuit, kita nak tahu berapa value R equivalent and S equivalent. Tu je sebenarnya. Dah tahu RC, XM, R equivalent, S equivalent, dan kita boleh draw equivalent circuit yang jadi rupa dia macam ni lah. Mana? Contoh, macam ni. Ni equivalent circuit. So perasan, ini VP, ni VS. So kalau tengok sini, dia bawakan VS tu pergi ke primary. Kenapa? Tengok contoh ni. Dia kata ini untuk kelas especially untuk kelas B sebab kelas A saya tadi dah cerita, tapi just refresh your memory sila sebab lepas ni banyak benda yang korang akan cover and test 2 most probably ni masuk lah. So 20 kVA S, which is S kVA apparent power, and then 8000 over 240, ini kita tahu ini N1, ini N2, primary belah kiri, secondary belah kanan. So kalau tengok value ni besar belah primary 8000, secondary 240 saja. Maknanya dia step down. And then dia kata perform on the primary side of the transformer. So short circuit will perform open and short circuit dia buat on the primary side. Tak apa, itu biarkan dia dulu. And then dia kata find impedance referring to the primary side. Okay, dia kata referring to primary side. Tapi before kita proceed ni, sebab yang ni dia just bagi tahu value dia. Dia terus bagi value terus bagi formula untuk dapatkan value RC dengan XM, R equivalent dengan S equivalent, which is not what our orang baru nak join ni. Ramai pula. Dia okay, so yang ini dia terus masuk ke formula and tiba-tiba dapat RC, XM, R equivalent, S equivalent, which is actually dia just nak tunjuk, macam saya cakap lah, dia just nak tunjuk macam mana flow dia. But inherently korang sebenarnya kena tengok ni, kena buat testing dulu. 8000 tengok open circuit. Kalau open circuit maknanya bila dia punya secondary tu terbuka, so primary dengan VP, which is dekat sini, ni VS ni VP, ni VS, ini adalah Vout. So VP dia kata kat sini adalah 8000, VS adalah 240. So tengok 8000 ni sama tak dengan VOC? So kalau sama, maksudnya VOC ni dibuat di primary side. Maknanya dia open circuit kan, even though dia kata open circuit dengan short circuit semua dekat secondary, tapi awak bayangkan awak sekarang berada di pencawang lah TNB. So awak tengah tengok daripada pencawang, bukan daripada rumah klien ataupun kilang klien. So sebab tu dia kata kat sini VOC 8000. So VOC dia 8000, maknanya dia open circuit kan tu, maknanya dia bawa semua ni pergi ke sebelah primary and then dia open circuit kan daripada belah sini. Even though kalau ikut dia punya teori ni memang kita open or short circuit belah sini So tengok 8000. So maknanya VOC open circuit test ni dibuat daripada pencawang TNB. And then tengok pula current. Short circuit test ni dibuat belah mana? So tengok ISC ni kena test lah menggunakan VI cos theta tu. So nak dapatkan cos theta, you have to guna rumus ni lah, P over VI. Adalah nanti kita tengok, tetapi kita tak perlu go ni sebab saya just nak brief saja. Nak bagi tahu untuk open circuit test, nak tahu awak sekarang berada di, awak tengah buat test ni berada di, data-data ni. Okay, saya buat cerita macam ni lah. Awak engineer yang buat test ni tak tahu siapa, maybe technician awak lah. Open circuit dengan short circuit test ni is awak punya technician, and dia just bagi data ni kat awak. So how do you know at which side data-data ni dibuat? So open circuit test, awak tengok value ni lah. Sebab open, bila awak open circuit, voltage. So bila voltage, ingat bila open parallel. So kalau awak buat short circuit, voltage tak applicable lah sebab dia dah di short circuit kan, so tak ada voltage kat situ. Whereby kalau open circuit, parallel masih lagi ada value voltage. So sebab tu kita tengok voltage. Whereby kalau short circuit, current tu still ada, yang tak ada voltage saja. So kita tengok current. So daripada voltage dengan current ni kita boleh tahu data-data ni daripada belah primary ke
belah secondary. Kenapa nak kena tahu? Sebab kalau data yang ini datang daripada secondary, ini datang pada primary. So yang secondary ni awak kena kalikan dengan, awak kena bawa pergi ke primary menggunakan kali A kuasa 2 ni. Ni. Daripada secondary kena bawa primary sebab soalan nak refer to the primary site. Pening sikit kan? Tapi tak apa, ini kita buat latihan nanti, insyaAllah boleh nampak sikit kot. Tapi yang pastinya kalau, mana soalan tadi? Kalau macam ni, dia dah bagi, ini sebab dia nak kasih awak tatih-tatih je ni. So dia terus bagi tahu ni on primary, ni on primary. So dia tak tunjuk pun macam mana test. Tapi kalau awak test ISC ni menggunakan rumus mana ISC, dia tunjuk tak kat atas ni, rasanya ada. Oh sorry, bukan nota yang ni, nota yang PDF tu, which is saya tak buka pula sini jaya. Saya cari. Is it this one? Saya cari. Ya, 591 lecture Mac Julai. Kalau korang tengok chapter 2 yang transformer ni, I think this one, not this one, this one. Ni kan. Kita tengah tengok ni is okay ni. So tengok ni. Okay, nota-nota ni kalau korang nak tahu dia bersepah-sepah sikit maklumat dia. So ada yang ada maklumat dekat sini, ada maklumat kat sana. Tapi yang tak ada tu daripada either or tu, maksudnya hanya 1-2 formula je lah. And apparently it's not this one. This one. Is it POC, VIOC? Okay So daripada, kalau katakan awak nak test whether short circuit test ni dibuat di primary or secondary, you can use okay ni this formula untuk dapatkan cos theta, atau and then menggunakan IC ataupun IM ni lah untuk determine whether dia berada, kalau value IC ni sama dengan ISC, that means dia berada di primary lah, sebab IC hanya berlaku di ini IC ni hanya di primary saja. Tapi kalau tak sama, maknanya dibuat di secondary lah. Tapi itulah, nota ni macam saya jarang buka yang ni sebab dia terlalu simplified. So saya prefer tak tengok. Saya suka tengok yang full kot. Yang ni, which is yang saya tengah buka sekarang ni, dengan yang ni, yang full notes ni. Okay, sabar dulu kita habiskan ini dulu, baru kita tengok yang practice ni. Saya bagi ambil setengah jam ni. Ni nak cerita benda ni lagi. Benda ni penting ni nanti. Ni kalau ni antara benda-benda yang awak kena ambil tahu lah. Kalau VP sama dengan VR, VOC, ni lah yang saya cakap tadi. Kalau VOC sama dengan VS, which is kat sini. Ni VOC ni sama dengan VS, which is 240, then dia berlaku di secondary lah. And then untuk IOC, ISC, kenapa dia tak keluar kat situ sekali? Bukan ada sepatutnya. Open circuit. Ni short circuit. So untuk test yang ini, awak kena guna cos theta, and then check IP sama tak dengan ISC ataupun IS sama dengan ISC dengan menggunakan mana tak tulis ini. There should be this one. S rated bagi VP, S rated bagi VS. Ni VP 8000, VS 240. So S rated ni lah 20 kVA. So bagikan S dengan belah sini di 8000, and then 20 bagikan dengan 240 untuk check whether dia berlaku di primary or secondary. So saya bagi contoh kat sini so that nampak lagi clear. So 20K
Unit Allah, kalkulator ni terbaik lah. Kita tak tahu dia punya tu berapa, so kita buat 20, 123 bahagi 240. Sorry, 28,000. So kalau tengok sini 5 bagi 2, 2.5. So sama dengan ISC. Ingat tengok rumusnya. IP sama dengan S rated bagi VP. Ni VP. So bila saya kalkulatekan dapat 2.5 sama dengan ISC. So semua ni berlaku di pencawang. So technician tu tak, dia malas nak berjalan. Dia duduk je dekat pencawang TNB tu, dia terus kira, dia buat testing semua daripada primary site. Maksudnya daripada pencawang TNB lah. Dia tak payah pun pergi ke client side. Open test, circuit test, even though secondary dengan primary, awak kena ingat semua ni boleh dibawa ke belah-belah mana. Maksudnya just kalikan dengan A kuasa 2 ataupun bahagikan A kuasa 2. Mudah je. So awak boleh technician tu boleh berada di primary daripada pencawang, ataupun dia juga boleh berada daripada client side. Kalau dia rasa bulan tu claim dia tak cukup, awak kena ingat TNB punya technician ni, dia punya claim overtime dia ni boleh berbelas ribu tau. So kalau dia rasa dia dah kaya, dia malas, dia duduk je lah pencawang TNB tu. Trust me, pencawang TNB punya technician lagi kaya daripada engineer. Boleh pakai Alphard masing-masing. Sebab dia orang kena selalu standby, and masa dia orang tu memang tak tentu arah lah, jaga site down semua kan, sebab electrical penting kan. Okay, so that said, itu yang maklumat yang tak ada dekat dalam nota yang ni. So awak kena tengok nota yang ni, apa nama ni, transformer.pdf ni, dia lagi lengkap tapi agak bersepah. Sebab tu saya tak suka tengok, sebab tiba-tiba keluar ni, tiba-tiba keluar ni. So kita go through yang ni lah, sebab ini dia simple tapi more structured lah in a sense. Okay, itu yang bahagian yang korang missing out on last week discussion, lecture. So kita brief dulu, latihan-latihan kita akan buat nanti. And then kita tengok voltage regulation. Voltage regulation ni basically dia nak tengok difference between no load dengan full load. Apa benda load ni? Load ni is kalau bayangkan any kind of perkakas ataupun machine yang kena disupplykan power lah. So your fridge, your heavy machinery. So dia nak tengok between without that machine, and then waktu machine tu tengah betul-betul load maximum, maknanya jalan 24/7 ke apa ke. So dia nak tengok voltage yang disupply tu regulated tak, sama ke even waktu dia tengah demand tengah tinggi dengan demand tengah tak ada tu, dia punya spike tu menyebabkan voltage tu terlalu dia rupa dia jadi macam ni. So kalau regulated maksudnya kalau tengah demand dia jadi okey macam ni. Cantik cun lah. Ini memang waktu no load kat sini memang perfect, waktu high load perfect. Tapi in practical sense it's not going to be like that. Dia akan jadi macam ni. Waktu no load, waktu high load, high demand, lepas tu jadi macam ni. So ini kita seboleh-bolehnya tak nak, tapi apa yang akan terjadi is will be like this lah. So kita nak tengok waktu no load dengan high load, boleh tak yang kita design power supply tu boleh tak bagi as smooth as possible. I know it can't be as perfect as a straight line, tapi we can reduce this jitter into almost a straight line lah. So dengan some sort of like power factor correction and some sort of force lah. Tapi kita tak tengok itu, kita tengok just nak tahu voltage regulation itu okey ke tak. So dengan cara check bahagian secondary, waktu no load tolakkan dengan secondary voltage output tu, waktu full load bahagikan dengan voltage secondary waktu full load kali 100%. Maksudnya dia menggunakan voltage divider. So voltage divider tu awak boleh imagine ni resistance, ini resistance. Ini adalah V out, ini adalah V2 dekat ni, V2 sorry, ni V2 juga, ni adalah VS sorry, ni VS tu nanti kan macam voltage supply pula. Apa dia panggil lah, saya lupa lah. Kita panggil VS lah, tak apalah, belasah VS So V out dengan VS. So dia nak cari yang ini. Sorry, mana rumus dia?
Dia nak cari yang ini, so dia pakai tak boleh pula sebab ni dah terbalik lah. Tak apalah, awak bayangkan dia nak cari, dia nak cari yang ini, so dia letak yang ni kat atas and then bahagikan ini tambah ni, tapi disebabkan VR punya rumus ni terbalik, so dia terbalikkan, so sebab tu V yang dia nak tu letak bawah and then dia tolakkan, so jadi pening pula. So tak payahlah cerita macam saya tu, just ambil dia V2 download, tolak dengan V2 full load, bagi dengan V2 full load kali 100%. So saya dulu suka kalau nak bab-bab macam ni, saya suka buat cerita, so kadang-kadang cerita saya tu merepek, tapi saya faham, so it's not a good practice lah kalau saya cerita benda yang sama dekat korang pula. Nanti kan korang jadi makin pening pula, cerita korang lain, cerita saya lain, and then jadi pening. So kita abaikan lah cerita saya tadi tu. Okay, ini hafal je, sebab voltage regulation ni dia tak ada banyak sangat variation. Kita tanya direct je lah, pakai rumus ni, masukkan je value, no load, full load, bagi dengan full load kali 100%. Okay, and then kita boleh buat simplification daripada primary or secondary. Kalau kata technician tu malas nak pergi secondary side, so dia boleh je buat VR ni based on bawakan value VR tu, V2 tu, full load or no load tu ke primary, ataupun bawakan required macam ni, V1 adjusted ni. V1 adjusted ni rumus dia lain rumus dia awak kena, yang ni theoretical. Sorry, this one, okay, ni kalau kita refer to primary or secondary, so dia V1 tu, yang ni, bukan theoretical, ini adalah rumus kalau kita tengok daripada secondary saja, tak pergi check pada primary. Whereby yang ini, kalau ada primary, ada secondary. Konon-konon ni idea lah, tapi ni practical case. So yang V1 tadi tu kena adjust, that means awak kena ambil kira faktor R equivalent dengan X equivalent, dan juga inilah I2 Z equivalent tambah V2. I2 kat sini, Z equivalent tu bawa yang Z yang equivalent daripada primary pergi ke secondary, and then kalikan dengan I2 tambah V2. So rumus dia VI adjusted ni pelik sikit lah. Dia ada, basically bukan pelik, dia ambil kira V2 dan juga V yang drop kat sini untuk ditolakkan, and then baru kita guna rumus tadi tu. Ni kalau secondary. Kalau primary, V2 tu dibawa ke primary lah, tu je. Tapi dia punya rumus still sama, cuma whether or not awak ada kali or bahagi A untuk V2 dan V1. So kalau V1 ada prime ni, maksudnya yang I2Z equivalent tambah V2 ni kena bahagi A lah. Kalau yang ni tak ada. Tak apa, nanti kita tengok contoh. Okay, then phasor diagram. Ini awak kena ikut step by step. Tak boleh simply suka-suka draw ikut mana yang awak done. Tak. First and foremost, awak kena, ada dia punya ni tak? Tak ada cerita. Okay, tak apa, ni nanti kita buat latihan. First kena draw ni dulu. VS ni dulu. VS ni memang selalunya X lah, berapa dia punya magnitude berapa. And then awak kena kira, awak kena tengok cos theta tu berapa, and then awak buat magnitude IS pula. IS ni your current lah daripada daripada rumus ni. Ni S rated over VS ni. Mula-mula awak kirakan cos theta dulu. Theta tu awak dapat gunakan open circuit dengan test short circuit tu. Mana? This one. Short circuit ni awak guna rumus ni cos theta PSC bagi VSC bagi ISC, dan awak dapat dapat theta value lah. And then awak guna pula rumus ni IS S rated over VS ni untuk dapatkan IS dapatkan IS, and then dah dapat IS punya magnitude, awak buat pula R equivalent punya awak kena lukis ni, kena angle dia sama dekat hujung VS punya magnitude ni untuk R equivalent punya value pula, and then awak buat 90 degrees untuk dapatkan JX equivalent pula, and then awak drawkan one line daripada titik kosong IS dengan VS ni straight to yang JX equivalent. Then this one will be your VP over A.
primary, yang dibawa dia refer ke secondary. So step dia, 1 VS, nombor 2 IS, nombor 3 R equivalent, nombor 4 S equivalent dengan 90 degrees, and R equivalent ni lupa nak cakap. R equivalent ni is sama dengan IS dia punya angle, tapi dia punya magnitude lain lah. And then drawkan one line daripada kosong pergi ke JX equivalent untuk dapatkan VP over A. And that will be your phasor diagram. Apa pentingnya phasor diagram ni? Untuk tahu first, siapa-siapa tengok dah tahu, okay ni lagging, and then ni value-value dia. So mudah untuk dia buat troubleshooting lah. Ni kalau lagging, whereby VP over A kat sini. Kalau unity, VP over A kat situ pula. R equivalent dan X equivalent kat sini, and IS kat sini. Kalau unity, IS dia sama dengan voltage pada following. So R equivalent dengan R equivalent pun ni follow. Cuma J imaginary ni lah yang akan naik 90 degrees, and rupa dia jadi segitiga lah. Whereby kalau leading, dia macam lebih kepada trapezoid lah. So ini semua nanti akan ditanya test 2 insyaAllah, untuk korang kena draw semua ni. Okay, and then efficiency, dia adalah nak tahu kalau power yang awak bagi tu P in, berapa P out yang terhasil kalikan dengan percentage, untuk dapat tahu banyak tak losses yang hilang, power yang hilang disebabkan losses pada circuit awak tu. Okay, so P out over P in. So P out ni, efficiency ni memang mana-mana motor pun macam ni juga. Dia punya yang awak kena pegang is apa yang keluar, berapa compared tu dengan berapa yang awak masukkan. So kalau besar value P out dia tu, maksudnya efficiency bagus lah, tinggi lah. Kalau P out dia tu value dia rendah, that means mesin tu ada banyak losses lah berlaku. So rugilah awak spend energy, masa, duit kat dalam mesin tu. So better repair lah kan. So efficiency ni is awak boleh definekan juga sebagai P out bahagikan dengan P out tambah total sum of losses yang berlaku, power disebabkan friction ke apa ke dalam mesin tu. So P in adalah actually sama dengan P out tambah total sum of power being lost lah. So dalam kita punya transformer ada dua je loss yang kita recognize as a major contributor, which is PCU dan P-core. PCU ni is copper punya loss disebabkan wire transmission. P-core ni adalah yang magnetic transformer tu, yang belah kiri belah kanan ni, primary secondary ni. Mana dia? Inilah primary secondary ni. Kat sini ada magnet punya flux yang mungkin hilang, yang kita out of our control. So kita ambil kira lah. Sebab kalau awak bagi satu, tak semestinya sampai sini satu. Most probably 0.8, 0.9 amp lah, if you are talking about ampere. Okay, so rumus untuk magnetic dia lain sikit. Dia tak boleh simple, dia awak senang cerita. Kalau saya dululah nak senang hafal, ini sebab dia parallel, so voltage dia sama. So dia punya main factor adalah voltage. So kalau nampak voltage, itu adalah P-core. Yang nanti yang magnetic semua core. Tapi kalau PCU, which is copper ni maksudnya current nak lalu, dia copper tu sedut sikit energy sikit untuk haba. Itu memang physics punya ni dia any kind of energy kalau passes through transmission, memang ada yang transmission tu akan ambil sikit tenaga. Macam kalau boat pun, awak naik boat atau awak naik kapal terbang, apa saya punya kapal terbang sebut lain macam lah. Kalau boat tu ada energy kena ambil kira untuk yang hilang dekat kerahan laut tu. Sebab nak overcome friction of laut tu kena ambil sikit tenaga. So samalah macam current yang lalu kat sini. So bila we are talking about copper ataupun losses yang berlaku dekat copper, kita bercakap pasal current lah. Sebab dia akan ambil current tu, dia akan tukar jadi haba. Ini memang tax lah. Dalam orang kata dalam dunia ni ada dua benda je yang pasti, tax dan juga death. So dua-dua benda ni berlaku juga dekat physics. Death berlaku apabila dia punya input tu makin lama makin kurang, bateri kita makin lama makin kurang, so matilah bateri tu, sistem tu.
And tax tu in terms of haba ataupun energi terbebas yang bukan yang kita nak. Macam kalau minyak, kalau kereta, motor, yang carbon dioxide tu lah, yang keluar ke exhaust kita tak nak. Kita just nak power ke depan je. Tapi disebabkan kebakaran minyak tu menghasilkan karbon, so itu pun kita kena keluarkan juga. So samalah, tax and death. Anything dalam fizik dunia ni, dua tu memang pasti. Okay, so untuk core, dia punya tax adalah magnetic flux. Dia terbebas, tak boleh nak control, so saya selalu nampak voltage. Untuk copper, dia punya tax adalah current, which is I2. In this case, memang typically I2 lah. And then kali dengan R equivalent, menunjukkan haba yang kita terpaksa bebaskan juga. Ini memang physics. Okay, and then kita boleh bawa rumus tadi tu, P core dengan PCU tu, untuk kita, ni P out memang VS over IS cos theta. Tapi sebab kita kata P out, untuk P in, kita samakan dengan P out sama dengan the sum of all those losses. So, masukkan sekali semua ni. And kalau katalah dia tak bagi P out dengan P in, ataupun tak bagi P in, then you can calculate your efficiency menggunakan rumus satu, yang ini VSIS ataupun SPF. S ni selalunya yang dia dah bagilah, yang kalau tengok soalan ni S yang ni ni 20 kVA ni S, apparent power. SPF ataupun P copper tambah P core tambah yang ni lah, and then kali 100%. And then there's a thing called end load. And load ni maksudnya dia can be dummy load untuk dia tengok efficiency waktu maximum load lah, for example. So dia kalikan je SPF ni dengan N, and yang bawah ni pun dia kalikan juga. Tapi kalau perasan, N kuasa 2 hanya berlaku di copper loss, and yang N ni di kod dia. And core dekat bahagian magnetic tak ada pun dikalikan dengan N load. Sebab apa? Yang ni lebih kepada magnet. Magnet ni dia lebih kepada flux yang terbebas saja. Dia tak ada kena mengena pun dengan load punya. Dia maknanya dia tak terbeban sebab JXM ataupun L, dia tak ada kacau pun dengan load. Load ni reality Ni lebih kepada magnetic. Bukan reality apa, kompleks. Ni real, ni kompleks. Reality pula. So kalau saya, time saya nak hafal dulu, saya tengok N kuasa 2, copper, N, copy pada atas tengah-tengah, quadratic equation, kuasa 2, 1, kosong. Bukan kosong lah, pemalas C. So, P core. Okay, so untuk core punya losses, inilah basically yang berlaku, basically is about the magnet itself, yang mana flux leakage lah yang akan mengcontribute to your P core losses. And then I kuasa 2R ni untuk both primary and secondary is untuk copper losses. Okay. So bila kita translatekan dia menjadi equivalent circuit, which you're going to draw later bila korang insyaAllah test 2 nanti, kena tunjuklah kat mana berlakunya kenapa tiba-tiba saya blur pula ni, loss lah, copper loss dengan juga magnetic loss. Macam ni magnetic loss, ini copper loss, and LP ni pun flux losses. Anything yang imaginary ni kita compilekan sekali dengan flux losses. So ada 3 kalau flux losses, satu LP inductor, satu inductor untuk magnet, ferromagnet, satu lagi RC eddy currents. So eddy currents hysteresis ni awak boleh tengok dalam nota ni dia ada cerita apa eddy current dengan nota dengan ada ke? Saya sebab dia orang ni main campur dengan EPO subjek 24 tak silap. So saya pun tak boleh nak kata mana syllabus mana. Tapi eddy current ni it's more on you can just google it lah, but eddy current ni lebih disebabkan real current yang terbebas disebabkan magnet. And then hysteresis untuk flux punya losses between flux, sebab biasalah flux dengan flux tak semuanya kalau dia potong yang terhasil field magnet tu 5,
Yang dia potong maybe 4, 3 je. Yang lagi 2 tu terbebas tak digunakan. Sebab magnet kan kita tak boleh control directly. And leakage flux losses ni pula, LP ni disebabkan winding ni maybe sebab even winding ni pun dia ada, each winding ni ada dia punya magnet dia sendiri. So samalah, dia tak cut off properly, so ada yang terhilang lah. Okay, so cukup untuk itu. Untuk saya wrap upkan theoretical baru 24 ni, subjek single transformer ni. So yang ni kita akan tengok next after test 1, sebab saya lebih prefer korang buat test 1 before kita focus so much on transformer ni. Okay, so kalau ada soalan, kalau ada soalan boleh tanya untuk transformer ni before kita proceed dengan tutorial punya questions. Ada soalan? Tak ada. Tak ada alright. So ni saya membebel dia sebab saya just nak wrap upkan teori. Saya tahu tak dapat 100, at least 1%, 2% melekat jadilah. Okay, so ini kita tutup dulu. Kita tengok back to yang ni. Test 1 2019 baru ni. And saya nak fokus, okay, first and foremost, untuk korang punya transformer akan masuk yang ideal dengan equivalent circuit tu. Tapi sebelum ni dia punya syllabus lain. Sebelum ni dia pakai 3 phase untuk test 1, which kita tak masuk lagi. So kita hanya boleh buat yang ni je lah. Sebab ini pun memang kelemahan korang based on apa yang, again, saya dah ulang-ulang kelemahan, tapi bukan nak bagi tahu korang ni tak power ke apa, tak. Ini memang mechanical engineering punya ni lah, sebab korang tak pernah buat circuit tiba-tiba kena buat circuit. So ini je lah yang korang terkejut sikit. So saya nak korang buat yang ni. Saya ada jawapan, tapi rather than saya go through cerita pumpang, korang tak nampak apa benda. So saya nak korang buat, and then saya nak seorang tunjuk apa hasil dia. Tak payah hasil, bagi tahu result dia dulu, and then kita tengok cara kerja dia. So at the very least saya nak semua orang buat, sebab ini untuk test 1 korang. Kira anggap je ini korang punya exercise untuk esok malam. So buat yang question 1 ni, question 1 ni dulu, simplifykan circuit ni, and then cari I1 dengan V0. Diberi VT sama dengan 20 volt, and then saya akan share jawapan. Yang A ni tak payahlah, ni teori je. Korang nanti kan bila buat test, saya tak rasa semua orang tak buka nota kan. So pandai-pandai lah even though tak boleh sebenarnya, tapi siapalah saya ni nak monitor rumah setiap seorang. So buat yang ni dulu, saya bagi masa dalam 15 minit, and then saya share jawapan dia. Take your time buat Oh yeah, by the way, untuk make sure semua orang buat, at the end of the class, saya akan minta korang submit apa yang korang dah buat tu, and as well untuk nak make sure korang punya submit test 1 nanti okay. Submit apa yang korang dah buat ni, anggaplah ni sebagai tutorial dekat dalam Google Classroom, yang mana sekejap saya akan set up sebelum habis kelas, saya akan set up Google Classroom untuk korang buat, untuk korang submit and letak dekat sini lah. Dekat Google Classroom. So, the number 1 rule dalam Google Classroom is setiap korang punya jawapan tu, scan ataupun buatlah apa-apa, buat and then tukar dalam bentuk PDF. Make sure ada nama dan juga nombor matrix korang dekat dalam jawapan korang, dan juga file name tu pun letak nama dan juga korang punya ID matrix. Sebab dah banyak kali student dia tak buat semua tu, so saya tak tahu siapa punya soal jawapan tu, so end up dia hilang markah bodoh macam tu dia, sebab saya tak dapat trace. Ada 5-6 orang ataupun ada pernah satu kelas tak buat, so celah mana takkan saya nak tanya seorang-seorang kan. So make sure, make it a habit, setiap helai kertas jawapan tu taruh nombor matrix, and bila korang nak convert PDF tu, file name tu tukar nama dan nombor matrix. Okay, please buat So saya set up Google Classroom sekejap.
Ada orang tanya soalan ke? Ada bunyi ding tadi. Uh,
Okay, saya dah assignkan soalan-soalan ni untuk siapa yang lagi prefer tengok dekat komputer dia, kat tutorial 2 ni. Dah masukkan lah dalam ni dia punya PDF tu, soalan-soalan yang saya nak tanya, yang saya rasa sesuaian lah untuk korang punya test 1 hint. Maksudnya bukan soalan yang sama, soalan tu lain lah, tapi memang confirm akan keluar lah macam ni maksudnya. Ni tapi dia ada 3 soalan so ini baru bila awak baru 4 soalan, so awak baru dapat 2 soalan je yang rupa dia macam tu, so buat So untuk kelas A pun saya dah letak juga, so kalau tengok kelas A, so saya assignkan sekali, ni ada dalam ni. Saya kata submission tu 4:30, so make sure submit je, bukan sebab saya nak tengok awak siap ke tak, macam nak bagi markah awak full ke tak, lebih kepada nak make sure awak buat kerja. So nanti bila dah settle semua ni, saya akan bagi yang with answers punya jawapan untuk ni. Saya akan compilekan dia with answers ya, and share dekat dalam group WhatsApp awak. So in the meantime ni buat ni, ke ada yang dah share dah? Belum sir, belum. Belum, okay, buat dulu. Saya around 3:05 or 3:10 saya on balik mic. Oh ya, by the way semua orang dah boleh tengok dekat Google Classroom, so yang sharing screen ni saya tutup dulu lah sebab saya nak susun dia punya jawapan itu. Saya soalan saya. Tengok dekat dalam Google Classroom. Buka Google Classroom ya. Saya ada assign kan Google Classroom tu. Tolong check.
Okay, ada yang dah berjaya ke? Dapat bagi jawapan dia pun okey dah. Jawapan untuk RT. Sir, Ya. R total saya dapat 30.75 ohm. Betul. Total 30.75. Betul. Bagus. So that means awak faham dia punya itulah. Okay, yang I1 dengan V0 lah. Ke belum buat lagi? Saya tak tahu betul tak, tapi saya buat ini I1 saya dapat 0.26 ampere. Betul. Lepas tu V0 ni saya dapat 1.28 volt. Okay, V0 salah. V0 dia 0.9293 lah, 0.93. Okay, tapi it's a good try. Cuma V0 awak tu je lah lari sikit sebab saya rasa awak tak pakai IT untuk kalikan dengan R yang V0 tu. So, sekejap ya. R V0 tu 5 ohm Kalau V-Net 2.75. V0 2.75 tak. Jawapan dia 0.93 volt. Okay, saya share dia punya jawapan. Korang tengok apa yang korang buat salah. It's a good thing lah korang buat salah so that semua tahu apa yang silap korang kira. Okay, ini jawapan dia, saya dah sekalikan. Ini nanti saya akan bagi dalam WhatsApp group. Okay, yang ni saya rasa dah sebab tadi jawapan dah betul, so okey lah ni. RT parallel parallelkan and then serikan hasil 118 campur ni, then you should get your RT lah, which is tadi 30.75. And then I1 awak kena IT dulu. Nak tahu IT, kita dah tahu VT tadi 20 volt. So IT VT bahagikan dengan RT lah. So dapatlah IT 0.6505. And then nak cari I1 sekarang berada di sini. So 0.6505 tu kena pecah dua lah. Gunakan apa nama? Voltage, KCL. So awak kena pakai R yang sini, bahagikan dengan R sini, tambah R sini, dan you dapat your I1. So kalau tengok sini, R4 campur R5. R4 campur 5, mana R4 dia? Mana 5 dia? Ni, R4 R5. So dia pakai resistance yang belah sini, letak atas, and then resistance ni campur resistance ni kalikan dengan I supply, which is IT. Betul ke korang buat IT tadi? I1 ni? Betul kan? Tadi 2.3, okay, betul. Okay, dah dapat I1 tu, nak tahu V0, kena kali dengan RB, where RB is mana RB? I1 kat mana I1? Dah dapat I1, kita nak cari V0, sorry. Nak tahu V0, awak kena, sebab sini bila dah sampai sini, dia akan pecah jadi dua, I2 dan I3. So cari dulu mana tadi? I2 dan I3, ataupun awak kalikan dengan IT, sebab parallel kan. So bila parallel IT kali dengan RB, you should get your apa ni lah, your voltage. Sebab kenapa saya kata parallel, sebab voltage V0 adalah sama dengan voltage ni. So IT lalu sini pecah dua, tapi bila dia tembung balik, dia jadi IT balik kan. So awak boleh gunakan IT yang lalu sini, parallel, and then kalikan dengan parallel resistance kat sini. Sebab awak kena ingat
parallel ni voltage dia sama. So you should just use 1 kalikan dengan IT, you should get your V0 lah. Ataupun cara nak lagi, kalau kata tak puas hati dengan cara tu, boleh cari I2 menggunakan KCL, pakai yang mana resistance yang kita tak nak tu, yang bukan kita nak tu, bagikan kalikan dengan IT. Sebab yang sini masih lagi IT. Yang ni sini masih lagi IT. Sebab ni air sungai mengalir, pecah dua. Tapi bila sambung masih lagi air sungai yang sama. So kat sini masih lagi IT. Cuma lepas tu dia pecah jadi I2 dan I3 je. And considering parallel voltage adalah sama value, you can lump sum it up ataupun menggunakan KCL yang mana awak pakai R yang mana awak tak nak tu, which is 2 ohm, bagikan dengan 2 campur 5 kalikan dengan IT. So you'll get your value here. Betul ke? Bear in mind, bear in mind ini adalah okay, bila dah tahu I2 ataupun I3, kalikanlah dengan resistance dia yang respectively, then you should get your V0 lah. Okay, bear in mind ini adalah jawapan skema. So bukan saya yang buat. Kalau ada salah bagi tahu, double check. Tapi kalau ada skema jawapan tu, I doubt so lah. Ada salah kan? Cuma pemahaman tu lah yang saya nak make sure penting. Betul? Ada yang tak setuju? Ada yang kata salah skema jawapan ni? So I1 tu berapa sih? I1 ni 0.2726 2629. Okay. Tadi betul lah tadi, siapa tadi cakap tadi tu. Cuma yang dia punya V0 tu salah. Okay, saya assume tak ada siapa bangkang. Okay, untuk yang ini kita simpan dulu sebab ini adalah soalan yang sama macam lebih kurang yang atas. So yang ni saya bagi nantilah dalam WhatsApp group. Tapi saya nak awak buat yang ni. Ini dia pelik sikit sebab dia ada inductance. Saya kalau masuk boleh saya nak inductance and capacitance. This one. Inductance and capacitance. Yang ini inductance saja ke? Sorry. Inductance dan capacitance. So mana yang lagi susah? Saya rasa okay, this one lagi susah. Okay, buat yang ni apa nama? Alamak, saya main bagi je B. Tapi B, question 2B lah yang ada ni. Kalau awak tengok awak punya Google Classroom tu, which is mana pula Google Classroom ni? This one. Yang the third questions. Dia nampak lagi susah, so saya sukalah bagi korang susah-susah ni. So yang ni saya rasa kena ambil masa lama sikit. So saya bagi awak 40 minit lah. So at 3:50 saya akan on balik mic. Nak tanya boleh tanya, saya ada di sini. Cuma saya tak nak kacau awak dengar saya punya kipas lah apalah. So saya mute mic saya.
Macam mana? Ada yang dah berjaya ke? Tak faham je. Tak boleh. Tak boleh susah ni. Sebab ini test 1 ada masuk benda ni. Okay, so okay, tak apa. Kita tengok dulu jawapan. Ke ada yang tengah buat lagi? Nak try lagi? Tengah buat ke? Tengah buat. Tengah buat. So saya tunggu dulu
Okay. Ada yang dah dapat jawapan? Untuk IT, share dulu IT, at the very least kita tahu jawapan awak tu inline ke tak. Ada? Sebab dah nak pukul 4 dah ni, nanti korang overshoot kita punya masa kelas. Since dah 3.50, tak apalah saya share jawapan dia. Apparently semua senyap je ni. Sebab saya ada apa, ambil anak lah apa lagi semua pakai. So kita tengok current IT. First kena buatkan dia dalam bentuk parallel. So nak dapatkan dia dalam bentuk parallel, korang kena buat apa, Z plus apa, J 1 over J omega C ataupun 1 minus J omega C ataupun 1 plus J L lah. So disebabkan sini tak ada resistance, so kena buat pelik sikit lah. So first VST, VS dia dah bagi rumus dia 250 tolak 120. So kita tukar pada polar form 100 and then ambil yang lagging ni negatif 120 untuk memudahkan kita kira nanti. And IT nak kena kira ZT, tapi ZT tak tahu. Kita ada ZA dan ZB, kena parallelkan campur dengan R1. So first kita kena buat ZA, convertkan L tu menjadi imaginary, C tu menjadi imaginary. So gunakan 2 pi F tu, yang J omega 2 pi F and 1 over J 2 pi F C. Then dapat dia tu, so kita boleh settlekan J ni lah. And then dapatkan hasil J, kita dapat ZA. So maksudnya ZA ni hanyalah imaginary saja. And ZB sebab dia ada real value which is R2, so tambahkan je lah macam biasa. So you get your complex form of ZB. So kita nak buat parallel, buatkan je lah ZA dengan ZB ni. Nak mudah, terus 1 over kan, 1 over and then settlekan parallel punya ni, which just kalikan je lah 10, kalikan ataupun tekan je calculator 1 over ni, tambahkan dengan 1 over 10 minus this, and then 1 over kan semua tu, you should get your answers lah. Tekan calculator je. So by now saya hope saya tak perlu lagi cerita macam mana nak tekan 1 over ni tekan calculator untuk imaginary ni, sebab kalau ini pun tak lepas, I don't expect you to pass lah next kelas test esok. So tambahkan, then you should get your ZT, then you can get your IT lah. Ada siapa-siapa berjaya dapat IT? Sama macam ni, 1.927. Sangkut dekat Z total je. Z total, okay. Z total dia sangkut yang mana ni? Yang ini ke? Yang ni lah, 1 per ni. 1 per. Okay, kalau awak tekan calculator tak dapat ke, ataupun calculator awak bagi jawapan pelik-pelik? Saya tekan dapat make error je. Awak dah tukar complex mode kan, semua kan? Okay, saya try tekan 1 over 1 over minus 132.0833 I
Oh, math error. Okay. I tu tak payah tekan, tak apa. Sebab kita nak over J kan. So 1 over 132 buat kurungan lah. 1 over 132.0833. So you should get your first tu is, alamak, sini tak conteng saya tukar kepada ni boleh tak? Tapi nanti leceh pula. So kalau ini dapat 1 over tu maksudnya minus J sebenarnya, sorry. So nak tekan kalkulator untuk yang ini, awak tekan 1 over minus 132.0833. So you can get your value tu minus 7.57 kali 10 kuasa negatif 3 J. J tu awak jangan 1 over J kan. 1 over J ataupun 1 over I kan. J tu awak terus je. Nak bawa naik atas dia kena jadi negatif J. Tapi yang negatif yang bawah tu memang dah ada. So awak macam mana? Saya buka ni lah. Ini Google ni. Jamboard ni. Okay, ni yang tadi saya padam dulu. Macam mana padam ni? Tak boleh. Kejap ya. Yang J ni kalau awak tekan dalam calculator 1 over kan memang math error lah. Okay. So, apa yang saya akan buat is contoh ni, yang saya tengok yang depan ni dulu 132.0833. So ini kalau kita nak tekan kalkulator, tekan J ni letak atas, so minus J. And then minus 1 over 132.0833. So settlekan ni, you can get your value will be J. Sebab ni akan jadi negatif. Ni J 1 over J is kalau awak tekan calculator, ada tak calculator saya dah buka belum? Belum lagi. Sekejap. Okay. 1 over J. J adalah I. Kalau kita tekan jadi negatif J. So sebab tu negatif J kat atas ni. So tadi 1 over yang negatif tu kita simpan untuk negatif 132.0833. So 1 over negatif 132.0833. Sorry. 1 over. Kenapa dia tak jadi 1 over ni? Negatif 132.0833. So dapat negatif. And then kita buat dia jadi kurungan answer. Sorry. Negatif kurungan answer. Then I kan dia. You should get yang ni value ni. And then korang boleh settlekan yang dia ada one lah, which is ni. So 1 over 10 kita buat macam ni lah, tambah 1 over 10 minus 80 I. Dan di sebelah sini tak boleh juga, maknanya kena settlekan satu-satu lah. Sir, Ya. IT saya dapat apa sir? Ni IT 1.927. Oh, okay. So kena buat satu-satu sebab saya pun tak kira ni tadi.
Sorry, apa saya nak buat? C80. Okay, 10 tolak 80 I. So 10 tolak 80 I, kita tukarkan dia menjadi, alamak, kalkulator saya dia salah pula. Ni 3, kalau nak senang nampak lah. Ni kalkulator yang ni tak sama dengan kalkulator tangan saya lah, so saya pun awkward sikit nak tekan ni. Macam mana? 1 over 10 tolak 80 I tadi kan. Okay, kalau kita 1 over kan answer, jadi okay, jadi so dapat macam ni. So kita dah settlekan yang belah sini, kita tambahkan balik lah dengan yang kita kira yang depan ni tadi, which is, alamak, saya tak save lah. Dia tak boleh, saya tak save, tapi basically inilah yang saya nak history pun tak boleh dah ni. Yang saya tekan satu-satu, ya? Nak tanya. Yang dekat ZT tu 10 campur dengan 1 per tu kan, 1.25 tak guna ke? 1.25 mana? Yang dekat 5 mH. Kalau convert, convertkan dia menjadi, sebab ni 1.5 dah tolak ni. Sebab ni kan J dengan J. J dengan J boleh tolak je. Yang tak boleh real dengan imaginary, yang tak boleh tolak. Okay, so back yang ni tadi, settlekan yang ini dulu, 1 over, baru settlekan 1 over yang ni, and then baru hasil tu, yang J tu tambahkan, tinggal 10 tambah berapa tu nanti, and then baru you boleh 1 over kan. Tak boleh sekali one shot, 1 over, so nanti jadi syntax error. Okay, thank you. Okay, so yang lain-lain tu rasa IT, VL dengan tu should be okay dah korang. Cuma yang ni lah kot, tekan kalkulator yang ni. Okay, tak apa, sebab masa pun dah tamat. Saya tak nak kacau lebih sebab saya pun ada kekangan saya sendiri. So yang ini, ya? Saya hantar skema. Saya akan hantar skema ni dalam WhatsApp group lepas ni. Okay, sir. Alright. Ya. Tadi jawapan tadi, kalau saya dapat 1.92, lepas tu negatif 45.67 darjah. Boleh, diterima. Boleh. Dia yang bahagian angle tu, lari-lari bagi imaginary tu, lari-lari sikit is okay. Sebab memang kadang-kadang titik perpuluhan, kadang-kadang angle kan. Biasalah, lari-lari sikit. Tapi yang penting nombor besar dia tu lebih kurang sama. Saya accept. Alright, thank you. Alright, okay. Okay, so untuk hari ni tu saja. Yang ni saya akan share dalam WhatsApp group. And then kalau boleh try study sebab ini markah yang untuk 2 soalan ni, yang simplification dengan yang apa nama ni, equivalent circuit untuk phasor diagram, phasor circuit ni akan makan banyak awak punya yang mana yang kena, yang awak tengah buat sekarang yang tak berjaya jawab ni, awak hantar jawapan awak ni dekat GC. Yang ini untuk awak study malam ni je lah. Soalan yang mana yang kena hantar kat GC ni, yang awak tengah buat sekarang ni, yang tak berjaya jawab, hantar je. Itu just kepada saya untuk proof yang awak buat. Bukannya awak simply dengar saya cakap, makan kedis ke apa ke, tak puasa kan. So, saya nak make sure awak jawab. At the very least, cuba. And then malam ni awak study yang ni. Saya tak kata soalan sebiji keluar yang ni, tapi rupa dia samalah, in format dia memang ada macam ni lah. So kalau yang ni awak dapat solve kan, insyaAllah yang malam esok boleh dapat jawab lah. Tapi ini makan yang paling besar lah dalam awak punya test. Okay, so itu saja hari ni. Kalau ada soalan, saya akan try handle lepas berbuka nanti. Ya, ada soalan? Berapa soalan sir untuk test? 4 soalan tapi ada pecah-pecahan lah. 4 soalan. Terima kasih sir. Alright. Okay. Okay, so itu sajalah untuk hari ini. Nanti saya akan share ni dalam WhatsApp group. In fact, saya akan terus share lah. Okay, itu saja. Selamat buka and good luck for your test tomorrow. Saya share terus ni. Thank you sir. Selamat buka. Thank you sir. Thank you sir. I love you sir.
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Alright, Thank you, sir. welcome. Thank you, sir. Welcome. Bukan tu baik tu.